menjawab soalan. Tak rugi masuk awal. Okey. Tindakan luar kawal dan terkawal. Okey, siapa yang dah nampak tu rezeki lah. Okey, soalan pertama, siapa nak cuba? Soalan 1, nyatakan urutan penghantaran impuls, arka, refleks dalam sentakan lutut. Nanti saya ulang balik kalau siapa yang dah lupa, tapi jawab dulu soalan. Tengok. Nombor 1, siapa nak cuba? Ketukkan lutut. Nampak pula jawapan. Helmi cuba. Urutan ada dalam muka surat 228 buku teks kan? Tengok buku teks juga. Helmi? Cikgu. Cuba jawab. Urutan. Yang sampai 5 tu cikgu. Ya, sampai 5. Tapi tu kalau dalam buku teks tu panjang tu. Cuba ringkaskan. Belajar ambil keyword dia. Organ apa yang terlibat? Kulit Pilihlah. Mula daripada bila jari tercucuk ke? Mula-mula tak faham cikgu. Okey, untuk soalan satu tu Helmi, dia umum secara umum. Jadi dia tak sebut terkena duri ke, tercucuk paku ke, dia tak sebut. Jadi awak kena maklum jawapan tu secara umum je lah. Okey, tak perlulah cerita kena duri ke apa ke. Okey, cuba. Ambil reseptor. Reseptor dia mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls saraf. Okey, lagi? Impuls saraf dialihkan di sepanjang neuron diri ke saraf tunjang. Okey. Kemudian? Impuls saraf dipindahkan dari neuron diri melalui sinap ke neuron keganti. Okey, kemudian lagi? Impuls saraf dipindahkan ke neuron motor. Okey. Habis dah? Itu je? Tak. Lepas tu impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor tisu otak itu kena juga. Okey. Apa guna sekali? Okey. Dah sampai situ. Sampai rangsangan dah. Gerak balas dah. Okey. So last sekali. Okey. Ini secara umum Secara umum, bila soalan tu tak bagi aplikasi soalan aplikasi, maksudnya tak jalan terkena duri ke apa, dia cuma minta urutan saja, urutan penghantaran, arka, refleks, dan sentakan lutut. So fokus dia hanya pada sentakan lutut. Jadi jawapan tu sebab dia punya rangsangan soalan ni ataupun task soalan ni, tugasan, kata tugas dia adalah nyatakan. Jadi tak perlulah awak nak cerita panjang lebar. So bila melibatkan nyata, kemudian urutan. So bila soalan menyebut perkataan urutan, pastikan anak panah mesti ada. Dan elakkan awak buat dash. Kalau dash tu bukan urutan dash tu tak lengkap. So bila urutan pastikan ada anak panah ni. Sebab ada calon yang suka sangat buat dash. Tak betul lah. Dash tu tak menunjukkan urutan. Jadi kalau urutan mesti ada. Dan elakkan juga buat sama dengan, ini calon yang suka buat suka hati. Buat sama dengan buat dash, kemudian jangan ada yang bahagi sudah. So pastikan ada anak panah. And then tak ada anak panah yang berulang alik ke kanan ke kiri. Itu dalam kimia boleh. Di sini tak ada. Kalau urutan pastikan direct je. Satu anak panah sahaja. Saya sentuh terus teknik menjawab. So bila tentang penghantaran mesti mula dengan reseptor. Dia hantar pada neuron deria. Dia tak cerita dekat sini hantar dekat otak untuk mentafsir ataupun menginterpret, tapi dia terus pada neuron motor sebab dia fokus pada sentakan lutut. Siapa nak buat diterima. Kalau dia nak tambah otak kat sini.
Okey, neuromotor kemudian effector. Okey, barulah ada gerak balas. Okey, siapa yang masuk ni? Tengku Adila. Okey, so satu lagi dia fokus pada perkataan penghantaran impuls. Okey. So dia tak minta cerita yang lengkap sebab dia minta nyatakan sahaja. Okey, mungkin ada yang terlupa dah apa yang belajar minggu lepas. Kita tengok balik sebelum saya pergi soalan kedua. Baru ramai sikit. Okay. So kawan awak minggu lepas dah cerita. Okay. Tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay. Saya go through yang awal-awal ni. Ulang lagi sekali. Lupa lagi tu tak tahulah. Dah banyak kali ulang. Awak pun kena ulang sendiri ya. Jangan tunggu cikgu buat ulang kaji. Okay. So kita dah tengok minggu lepas. Okay. Terkawal apa dia? Okay. Mesti melibatkan saraf, soma, luar kawal saraf, autonomi. Okay. Itu dari segi perbezaan. Okay. Dari segi persamaan, bila sebut je tindakan ni, dia mesti melibatkan adanya rangsangan, impuls, neuron dan effector. Okay, rangsangan ni apa sajalah. Okay, awak nak melihat skrin handphone, so mata mendapat rangsangan cahaya. Okay, kemudian saraf di mata akan menghantar impuls tadi. Okay, sekejap ya. Okay, so impuls ni semua dah tahu dia adalah arus ataupun bahan yang dihantar secara dalam bentuk impuls elektrik. Okay. Kemudian neuron, kita ada neuron deria dan neuron motor. Okay, neuron deria ingat itu untuk masa peringkat awal penerimaan ataupun penghantaran maklumat dari pada permulaan penerimaan rangsangan kepada otak. Okey, itu melibatkan neuron deria. Okey, kemudian neuromotor. Saya dah cerita minggu lepas, neuromotor ingat daripada otak kepada effector. Okey. Itu menggunakan neuron motor. Kan awak suka sebut motor rempit-rempit tu kita keluar. Bila nak keluar guna hantar ke organ effector. Okey, itu persamaan. Okey, kemudian dari segi perbezaan, ini ulangan ya. So saya harap awak tak lupa, nanti ada soalan. So boleh tengok, ada soalan tak? Tak faham kat sini dekat perbezaan ni. Okey. So perhatikan apa yang dikendaki. Dalam soalan exam, dah banyak kali saya sebut, elakkan buat kotak ni ya. Buat perenggan pendek. Contoh, tindakan tindakan yang kita sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita manakala. Okay, tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik dan berlaku tanpa kita sedari. Itu contoh perenggan pendek. Mesti ada perkataan perbandingan. Okay. Okay, soalan. Autonomi tu macam mana? Okay, tutup dulu. Okay, saya terangkan. Autonomi adalah salah satu cabang daripada sistem saraf. Sistem saraf terbahagi kepada berapa, Nabil? Nabil, mana Nabil hilang? Sistem saraf terbahagi kepada dua. Apa dia? Lupa. Cuba dulu. Saraf tunjang. Lagi? Saraf periferi. Okey, saraf periferi. Okey, lagi? Kemudian saraf tunjang terbahagi kepada berapa? Saraf tunjang apa tadi?
Saraf pusat terbagi kepada berapa? Allah. Saraf pusat. Awal-awal zat 12. Dua. Apa dia? Otak dengan saraf tunjang. Okey, otak dengan saraf tunjang. Okey. Saraf periferi Ada dua. apa dia? Saraf kranium dengan saraf spina. Saraf kranium, saraf spina. Nabil ingat tak tu? Mudah Wali tolong jawab. Nabil ingat tak? Kranium dengan spina. Okey. Lepas tu tak jumpa lagi. Mana saraf autonomi ni? Okey. Mudah Wali, saraf autonomi dekat mana? Jumpa tak? Tak jumpa. Baca ke tak baca? Ada dalam buku teks tu. Ada yang boleh bantu sebelum saya bagi jawapan, kena bantu dulu. Saya nak semua berfikir. Jangan terima je. Okey. Siapa yang dah baca saraf autonomi dekat mana? Duratul. Dua orang Duratul. Azura. Sistem saraf periferi. Okey. So saraf periferi terbagi pada berapa? Siapa yang jawab tadi? Syari ke? Okey. So saraf autonomi dia berada dekat saraf spina ke saraf kranium? Cranium. Kranium. Spina. Okey, sebahagian daripada saraf spina. Okey, Nabil, boleh Nabil? Saraf autonomi di bawah sistem saraf periferi. Okey. Sebab tu di sini tindakan luar kawal. Sebut autonomi. Dia ada kaitan dengan automatik. Okey. So autonomi salah satu yang melibatkan ataupun terlibat dalam sistem saraf periferi. Okey. Boleh Nabil? Senang ceritanya dia lebih kepada ataupun terlibat dalam gerakan automatik. Dan dia melibatkan gerak balas otot licin dan juga kelenjar. Yang mana kita tahu
Okey. Boleh ya? So balik tadi. Nabil. Dengar Nabil? Dah dengar ke belum? Mana ni? Nabil ada tak? Hilang dah. Tak dengar ke suara saya? Dengar Dengar. dulu. Dengar. Habis tu Nabil hilang. Saya panggil Nabil dia tadi dah. Mana Nabil? Senyap. Ke Nabil yang hilang? Helmi? Habis hilang ego. Nabil yang hilang. Astagfirullahaladzim. Yang lain pun senyap. Okey. Jelas tak autonomi tadi? Boleh ya? Sebab saya nak pergi pada soalan ni. Okey. Tu perbezaan dia. Okey. Okey. So kita tengok yang melibatkan otot rangka. Ini pun ulangan lagi sekali ni. Okey, ini contoh macam mana rangsangan yang awak dapat daripada situasi sebenar dalam kelas apabila guru menyoal. Okey, ini contoh dia. Okey, berlaku rangsangan apabila saya bertanya soalan pada murid-murid, kemudian reseptor akan menghantar impuls saraf ke cerebrum melalui organ ataupun melalui neuron dia. Okey, isyarat elektrik akan dihantar ke cerebrum ni. Okey, samalah dengan soalan yang saya tanya tadi. So otak awak kena berfikirlah bahagian cerebrum ni. Sebab awak perlu mentafsir apa yang disampaikan, maklumat yang disampaikan oleh guru tadi. Okey, kemudian barulah dah interpret, okey, ataupun dah tafsir oleh otak tadi, dia akan hantar ke E-factor. Okey, so otak awak dah dapat jawapan, contoh mudah wali tadi dah dapat jawapan nombor 1. Kemudian maklumat yang ataupun jawapan yang dia dapat tadi, dia akan dihantar melalui neuron motor. Dan akhirnya mudah wali tadi, okey, akan menjawab E-factor, okey. Pada bahagian saraf dia tu akan memberi jawapan. So jawapan tu sebenarnya adalah maklumat yang telah ditafsir oleh bahagian otak kita, okey. Bahagian cerebrum ni. Okay. So sangat penting bahagian yang paling besar dalam otak ni, bahagian cerebral, untuk awak membuat satu tindak balas. Okey, seterusnya. Okey, tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka yang mana berlakunya gerak balas refleks. Okey, ada 3 neuron yang terlibat. Okey. Dan refleks ni, bila sebut refleks, ini adalah berlaku secara spontan. Okey, serta-merta lah. Dia tak ada tunggu-tunggu dah. Kalau tunggu tu maksudnya dia problem dekat akar refleks dia tu. Contoh kena pisau ke ataupun cerek yang panas ke dan sebagainya, akan berlaku tindakan refleks. Okey, so tindakan ini tak dapat dikawal oleh otak. Maksudnya dia berlaku dengan terlalu cepat. Contoh yang paling mudah kat sini dia tunjuk terkena ataupun dia tercucuk jarum. Okey, jahit-jahit baju koyak ataupun kain koyak, tiba-tiba jarum tu terkena dia punya jari. Boleh rujuk buku teks tu. Okey. So, tak adanya orang yang akan terus duduk diam je terkena jarum tu. Dia akan memberi tindak balas. Okey. Itu bila bertindak balas tu, itu menunjukkan deria pada bahagian kulit dia masih berfungsi dengan baiklah. Tetapi cuba awak cucuk jarum ni dekat orang yang stroke ataupun lumpuh bahagian tangan ataupun kaki dia. Apa yang berlaku, Ruqayyah? Saraf dia dekat kaki, kat tangan tu tak berfungsi. Apa yang berlaku? Ruqayyah ada? Ni Muhammad. Senyap terus. Azfar? Naufal? Naufal. Apa yang berlaku? Ulang balik je. Sekiranya pin ni terkena pada
pesakit yang mengalami stroke ataupun bahagian kaki dan tangan dia tu tak berfungsi. So apa yang akan berlaku pada individu tersebut? Tak rasa. Tak rasa. So maksudnya boleh ke awak cucuk dia banyak kali? Boleh? Boleh. Agak-agaknya berdarah ke tak berdarah? Darah. Still berdarah ya. Cuma dia tak rasa. Dia tak rasa lah. Sebab tu kalau awak tengok orang kencing manis yang potong-potong kaki tu, dia yang sakit tu sebab dia dah dijangkiti bakteria ya, kuman dan sebagainya, tu yang bernanah dan itu yang sakit. Tapi yang belum saraf yang bengkak ataupun kaki yang belum dipotong, bengkak saja, dia dah tak ada deri rasa. Jadi kalau awak cucuk memang berdarah tapi dia tak rasa sakit itu bahayanya hilang ataupun masalah pada saraf ni. Tapi bagi sebelum tu saya nak sentuh dalam soalan SPM ataupun soalan exam awak, dia tak akan tanya direct ya. Mungkin ada tapi tak banyaklah soalan direct. Terangkan urutan one by one, step by step daripada 1 hingga 5 ni. Dia akan bertanya tentang soalan aplikasi. Contohnya yang tadilah orang individu tersebut kena stroke. So apa yang berlaku pada arka refleks dia? Apa yang berlaku pada saraf tunjang dia? Itu yang awak kena faham konsep asal dahulu. Kemudian awak perlu tulis ataupun tambah dalam jawapan awak nanti perkataan tidak. Okay? Individu tersebut tidak merasa apa. So itu contoh soalan aplikasi. Okay, so untuk ini kita balik pada ini. Apabila jari dia terkena pin tadi, dia akan mendapat rangsangan. Okay, reseptor deria pada bahagian kulit ni akan dirangsang. Okay, dan dihantar maklumat tadi melalui neuron deria. Okay, kemudian dihantar ke seterusnya bahagian saraf tunjang. Okay, so maklumat daripada dia macam postman lah ya. Hantar maklumat tu, hantar ke mana? Saraf tunjang. Okay, dekat saraf tunjang tu impuls dipindahkan melalui sinaps ke neuron ganti. So minggu lepas dah tengok mana jiring kelabu, mana jiring putih. So di situ fungsi kedua-dua jiring tu menerima maklumat. Okay. Kemudian dah tafsir, dah interpret semua tu, dia akan pindahkan ke neuron motor. Terus je dia punya highway tu daripada neuron deria, neuron ke saraf tunjang, melalui jiring kelabu dan jiring putih, kemudian terus kepada neuron motor untuk keluar, kemudian pergi pada efektor. Barulah jari awak yang terkena pin tadi atau jarum tadi akan terus diangkat. Itu menunjukkan efektor berfungsi dengan baik. So dia berlaku dengan cepat ya. So kalau awak perasan kat sini, maklumat tu tak ditafsir oleh otak ya, sebab dia tidak melibatkan otak. Saya just sebut tadi ya. Saya sebut tadi dipindahkan dari neuron melalui sinaps ke neuron ganti. Dekat sinilah semuanya sampai ke saraf tunjang sahaja. So tindakan akar refleks ni tidak melibatkan otak. Sebab dia berlaku dengan pantas. Tak ada nak tunggu-tunggu biar je darah mengalir ataupun jarum tu terlekat pada jari awak, tak ada. So itu fungsinya tindak balas akar refleks ni. Yang melibatkan 3 neuron dan saraf tunjang. Okey, Dr. Atikah, apa dia 3 neuron tu? Neuron apa? Dr. Atikah? Kenapa ambil masa lama? Fokus tak fokus ni? Cikgu. Mudah Wali nak jawab. Okey. Apa 3 neuron tu? Neuron deria, neuron motor, neuron ganti. Yes, 3 neuron. Okey, sebelum ni dah belajar apa neuron ganti, deria dan motor. Okey, so sekarang aplikasikan 3 neuron tu dalam kejadian sebenar. Okey. So 3 neuron tu terlibat dalam pergerakan arka refleks, tindak balas secara automatik. Okey. Okey, seterusnya kepentingan kenapa perlu ada tindakan refleks ni? Sebab dia gerak balas spontan ya. Seperti mana kita tahulah. Okey, dia tak perlu tunggu arahan daripada otak. Maksudnya kalau awak kena ceret panas, letak tangan tu kat situ.
kalau awak nak tunggu otak awak tafsir, ambil masa dalam 2-3 ataupun 5 minit ataupun 5 saat. Tapi bila spontan ni 1 saat pun awak dah terus angkat, okey, secara cepat. Tak perlu tunggu arahan dari otak. Itu pentingnya tindakan refleks ni. Kalau tak, tangan awak dah melecuk, okey. Biar je dekat cerit panas tu ataupun biar je kaki berdarah kena paku, okey, sebagainya. So itu pentingnya tindakan refleks berlaku dengan pantas. Okey, masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis sebelum mencetuskan gerak balas boleh menyebabkan kecederaan serius. Inilah ya. So kalau nak tunggu otak kita berfikir, oh tangan aku ni kena cerit ke? Siap soal jawab lagi. So awak akan cedera dengan lebih teruk lah. Dari melecur sikit dah jadi lebih besar ruang ataupun bahagian yang melecur tadi, dan dia punya kecederaan tu semakin bertambah. Okay? Jadi pentingnya adanya tindakan refleks. Contoh mata awak, okay, menghampiri benda tajam, okay, takkanlah nak tunggu benda tu secara lambat ataupun nak tunggu otak kata okay, nak tunggu otak jawab dulu baru nak lari. Tu tak betul lah. Okay? So sebab tu pentingnya ada tindakan refleks ni. Okey, contoh yang kedua, 2 neuron. Yang tadi 3 neuron, yang ini arka refleks 2 neuron. Yang selalunya boleh buat kat rumah pun boleh. Kalau kat sekolah ni kita buat eksperimen. Okey, volunteer siapa punya lutut, kalau kat rumah tu boleh buat sekarang pun boleh. Ambil kalau ada tukur lah. Kalau ada benda yang keras, okey, boleh guna. Tapi janganlah mencederakan diri pula. Kita cuma nak tengok contoh kejadian sebenar apabila awak ketuk, okay, tendon di bawah tempurung lutut. So siapa yang ada tak volunteer nak buka kamera tunjuk? Raja laki ya. Raja laki senang sikit. Ada yang volunteer? Dapat ya PBD. Markah PBD. Ada yang 8 orang ni, 7 ataupun 6 orang ni PBD dia bermasalah ya. Tak masuk kelas, latihan tak buat. Saya bagi tahu awal-awal ni. Untuk PBD akhir tahun, dalam 6 ataupun 8 orang yang mana jarang masuk kelas tu, tolong bagi tahu. So saya tak teragak-agak, okay? Latihan tak buat. Hari ni Syauqi pun tak ada lagi. Okay? Ramai tak ada ni. Muka-muka sama je tak ada ni. Bagi tahu, okay, salam. Okay? Salam ingatan dari Cikgu Bayu. Okay, boleh Helmi? Kawan-kawan awak tu. Okay. So ada tak volunteer nak buka kamera? Boleh? Nabil hilang terus lah. Hilang terus Nabil. Ada tak? Satu. Aidil nak cuba? Boleh tunjuk kat kawan-kawan kejadian sebenar. Kalau kat sekolah ni kita boleh buat dalam makmal ni. Okay, boleh tengok. Bila ketuk lutut tu dia akan terangkat dengan sendiri. So saya nak tengok lah. Dan kawan-kawan lain boleh tengok ataupun secara amalinya. Kenapa benda tu berlaku? Aidil nak cuba ke? Aidil? Tak nak. Semua jual mahal. Nanti minggu depan jumpa kita. Saya nak tengok wakil kumpulan buat Okey, tak apa. Tak nak buang masa. Kita buat juga nanti. Kita main ketuk-ketuk lutut ni. Okey. Nak tengok betulkah kaki dia akan tersentak. Okey. Contoh, ini adalah sebenarnya tindakan ataupun ujian yang dibuat oleh doktor untuk mengesan sistem saraf seseorang tu. Okey. Doktor akan guna penukul getah lah. Bukan penukul yang nak buat rumah tu, nak ketuk-ketuk dapur dan sebagainya tu. Dekat klinik ataupun hospital dia guna pengetuk getah. Okey, penukul getah yang mana dia akan ketuk di bawah tempurung lutut tu, dan jika saraf seseorang tu normal, kaki dia akan terangkat ke atas. Okey. Sebab di situ otot quadriceps tadi menjadi regang dan merangsang reseptor untuk mencetuskan impuls saraf. Okay. Kemudian neuron deria sama je sebenarnya konsep dia, tetapi
untuk arka refleks ni dia hanya menggunakan dua neuron saja, iaitu neuron deria dan juga neuron motor. Okey, so tengok dekat sini, neuron deria menghantar ke neuron motor dalam saraf tunjang. Okey, dia tak gunakan neuron ganti. So lutut tadi awak ketuk, okey, dia hantarkan maklumat melalui neuron deria, okey, lalu melalui akar dorsal terus ke jiring kelabu. Okey, nak senang ingat jiring kelabu yang tengah ya, jiring putih tu di luar. So warna pun dah lain dah. Tapi kalau dalam soalan exam tak ada warna, awak tengok dia punya bahagian dalam tu adalah jiring kelabu dan di luar ni adalah jiring putih. Itu adalah bahagian saraf tunjang. Jadi maklumat tadi, impuls tadi dari neuron deria dihantar ke saraf tunjang. Okey, kemudian maklumat tersebut akan dihantar balik ke neuron motor. Okey, direct. Okey, direct saja. Kemudian otot quadriceps tadi akan ataupun otot bicep tadi, okey, yang atas tadi quadriceps, yang bawah ni otot bicep. Okey, so otot pada bahagian kaki. So maklumat akan dihantar dan tak ada yang mentafsir, tapi kaki awak yang akan menunjukkan gerak balas. Okey. So itu menunjukkan tindakan ataupun akar refleks berlaku. Okey, ketuk lutut, kaki akan terangkat ke bahagian atas. Okey. So untuk itu kita tengok soalan kedua, sebab tadi satu dah jawab. Saya minta seorang. Wan Khairunisa ada? Ada cikgu. Okey, apa jawapan dia? Soalan 2. Contoh tindakan refleks. Tarik tangan apabila kena ceret panas lah, contoh. Okey, takrifkan tindakan refleks dan nyatakan kepentingan. Tindakan refleks ialah satu gerak balas segera dan automatik terhadap sesuatu rangsangan luar tanpa kawalan otak. Kepentingan tindakan refleks ia dapat menghasilkan gerak balas spontan tanpa perlu menunggu arahan daripada otak. Okey. So tindakan refleks, okey, saya sentuh dari segi teknik soalan ni, dia boleh ubah ya, berikan definisi tindakan refleks, jawapan sama. Okey, apakah maksud tindakan refleks dan nyatakan kepentingannya. So bagilah definisi tu ataupun takrifkan. Okey, gerakan pantas dan automatik tanpa melibatkan daya pemikiran. Maksudnya tak perlu otak tu menginterpret. Okey. So dapat situ satu markah. Yang kedua, kenapa dia penting tadi? Untuk mengelakkan, sebab ada calon yang suka jawab simple, untuk mengelakkan kecederaan serius akan berlaku. Okay, boleh, simple, tak ada masalah. Ataupun untuk melindungi diri kita daripada keadaan berbahaya. Okay, so saya harap awak fahamlah kenapa, sebab benda tu basic dah belajar form 3 dulu. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Tengku Adilah, bezakan sahaja. Tindakan terkawal ialah tindakan yang boleh dikawal oleh kesedaran kita, manakala tindakan luar kawal ialah tindakan yang tidak boleh dikawal oleh kesedaran kita. Okey, so tadi kita dah tengok apa dia terkawal dan luar kawal. Okey, ini contoh perenggan pendek ya. Tak perlu buat jadual kotak, tak perlu. Okey, buat je 3 baris ni dan dalam ayat tu mesti ada manakala. Okey, ataupun nak tukar tak nak manakala, buatlah berbanding tindakan luar kawal ialah buat ayat yang menghubung. Kata penghubung ni penting. Awak dah belajar dalam BM kan? Okay, kata penghubung ni penting. Kalau tak nak manakala, tukarlah perkataan lain yang sesuai untuk menunjukkan perbezaan. Okay, kalau 1 markah, okay, ini baru dapat 1. Kalau 2 markah, awak kena tambah lagi. Perenggan kedua pula. Okay.
So ini baru satu markah ya, sebab satu perbandingan. So sini dia tak minta berapa, jadi jawab je satu. Kalau dia kata berikan dua perbezaan antara tindakan terkawal dan luar kawal, so pastikan ada lagi satu jawapan perbandingan. Okay, last sekali, seseorang yang kehilangan kaki akibat penyakit tertentu masih merasai kesakitan pada kakinya akibat penyakit tersebut. Okey, saya minta Zalehuddin jawab. Jelaskan mengapa. Ini biasanya diabetes lain. Ni. Dia sakit lagi dekat bahagian kaki tu. Cepat Zalehuddin. Ibu, saya tolong ibu, saya nak try. Zalehuddin setuju ke? Azim nak jawab tu? Tak setuju. Oh, setuju laju. Okey Azim cepat. Saya pun tak nak lama. Okey. Nak buat banyak lagi ni. Okey, teruskan. Azim. Mana Azim? Cuba. Alamak, internet saya ke apa? Okey, jawapan. Mana pula ni? Cuba. Kaki Kuat sikit. Tak ada jawapan ke? Dia lag cikgu. Alamak, internet ya. Din jawab Adin. Mudah Wali. kaki Siapa yang jawab? yang Oh, internet Azim. Internet putus-putus tu. alah. Tak jelas. Internet putus-putus. Okey. Saya harap ni jawapan Nazim lah. Okey, sebab semua orang kena tahu dia, mungkin saudara mara ataupun siapa-siapa yang terdekat pernah ada yang mengalami diabetes dan dipotong kaki dan dia stay lagi masih rasa sakit. Ini soalan aplikasi ya. Kejadian sebenar di sekeliling kita. Mungkin ada yang telah dipotong ataupun akan dipotong. Dia masih lagi rasa sakit sebab neuron deria masih ada pada bahagian yang dipotong tu. Jadi bahan neuron transmitter, maklumat yang dirembeskan oleh neuron deria tadi masih ada di bahagian yang dipotong tu, boleh mencetuskan impuls saraf dan ditafsirkan oleh otak sebagai rasa sakit. Sebab tu masih lagi orang tersebut tak senang duduk nak duduk sebab tak kena. Sebab walaupun kaki dia dah dipotong, saraf yang ada tu masih lagi, saraf deria yang dekat bahagian yang dipotong tu masih ada. Jadi isyarat elektrik ataupun bahan neuron transmitter daripada neuron deria tadi masih ada lagi. Jadi bila adanya neuron deria, maka akan adanya maklumat yang akan disampaikan ke otak untuk ditafsirkan. Jadi otak pun tafsirlah rasa sakit. So that's why awak boleh lihatlah orang yang especially orang golongan diabetes ni yang potong kaki masih lagi sakit ya. Bukannya dah potong tu dia boleh relax ke apa ya, tapi stay lagi masih sakit. Saraf yang lain tu masih ada. Okey, kita teruskan dengan isu berkaitan sistem saraf manusia. Okey, minggu lepas apa yang bentang tajuk ni ada tak? Saya tak bawa catatan tu. Ingat tak? Ada yang dah bentang tajuk ni? Kelas? Nabila? Nabila Huda ada? Saya dah bentang cikgu. Tajuk apa? Yang ini? Tindakan terkawal tu. Lepas awak tu ada lagi tak yang bentang? Tak ada. Tak ada. So tajuk ni belum bentang lah. Belum. Okey, tak apa. Kita teruskan, nak habiskan ni. Isu yang ni lebih kepada penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Banyak sebenarnya
jangan fikir bila tunggu dah berumur baru dapat sakit saraf ni. Sebenarnya golongan belasan tahun pun dah ada yang mengalami masalah saraf ni. Okay. So sekarang ni kita normal, kita okey, so kena banyak-banyak bersyukur lah ya. Sebab bila dah rosak sikit, dia akan dah tak efisien. Okay. Semua penyakit lah, okay. Bila dah terkena pada badan kita, memang dia tak akan jadi seperti orang normal walaupun sedikit, sebab dia dah menjejaskan fungsi semua sistem dalam badan kita. Sebab sebelah sistem dalam badan kita ni saling berkait antara satu sama lain. Okay? Jadi sedikit dia rosak, dia ada efek pada bahagian lain. Jadi untuk sistem saraf ni, kalau kita tengok banyak penyakit-penyakit sebenarnya yang melibatkan sistem saraf. Okay? Antara yang paling banyak yang boleh jumpa sklerosis. Mungkin awak pernah dengar, okay? Mungkin tak ambil cana, mungkin pernah dengar, tapi yang pernah dengar tu mungkin nak tahu apa benda sklerosis ni. Okay, contohnya sklerosis ni lebih kepada sistem pertahanan badan kita yang tak abnormal. So dia serang dekat mana sebenarnya? Kita dah belajar sistem saraf. Okay, dalam sistem saraf ada salut milin. Okay, bahagian luar pada sistem saraf tu, okay, ada salut milin yang terdapat dalam otak dan juga saraf tunjang. Okay, kalau tak ingat tu belek balik yang tajuk sebelum ni. Jadi bila salut milin ni yang sebenarnya yang rosak, dia akan menghalang penghantaran impuls dari dan juga ke otak, dari otak dan juga ke otak. Okay, jadi bila kena ingat ya, badan kita ni keseluruhannya dikelilingi dengan bahagian salut milin ni. Okay, terutamanya yang menuju ke otak dan saraf tunjang. Jadi bila salut ni yang rosak, okay, segala maklumat yang nak dihantar ke otak ataupun yang dari otak nak hantar ke efektor, itu yang akan menjejaskan sistem pertahanan badan seseorang tu. Itu dinamakan sklerosis berganda. Okay, so itu yang berkaitan dengan sistem saraf. Fokus pada salut milin yang rosak. Kemudian penyakit Alzheimer. Okay, Alzheimer ni sebut pun lain bunyi. Okay, yang ini saya minta praktis ejaan ya. Tolong semua sekali belajar buat berulang kali ejaan ni. Okay, buat berulang kali ejaan bagi perkataan. Okay, Alzheimer ni. Okay, apa dia penyakit Alzheimer ni? Kehilangan ataupun dia tak berupaya lagi nak menjaga diri sendiri. Kalau siapa pernah tengok, ambil tahu isu semasa dalam medsos tu, sekarang ni banyak medsos macam-macam dia punya platform. Okay? Jadi macam-macam cerita awak boleh tengok. Contohnya ada warga emas yang berjalan tepi jalan, tak tahu nak pergi ke mana, ataupun dia keluar rumah, dia nak pergi surau, bila balik dia tak tahu nak balik rumah dia. Itu adalah contoh-contoh penyakit Alzheimer ni. Okay? Sebab apa dia tak jumpa rumah dia? Sebab dia dah tak boleh nak menakul ataupun nak berfikir arah mana jalan nak balik rumah dia tu. Itu orang yang dari segi dia punya saraf pada bahagian otak dia dah mengalami masalah. Okay? Fikiran dia bercelaru. Terutamanya memang dia mudah lupa lah, letak barang sini dia tak ingat, okay, letak barang sana pun dia lupa. So carefully ya, muda pun ni penyakit mudah lupa ni. Okay, jangan kerap sangat buat-buat lupa. Takut jadi mudah lupa. Okay. Dan hilang arah ni warga emas lah biasanya yang tak jumpa. Okay. Tak jumpa jalan nak balik rumah. Okay. Jika berterusan otak kita ni, okay, dia lama kelamaan dia tak boleh nak menulis, dia tak boleh nak membaca dan sebagainya lah. Nak berjalan pun tak boleh. Jadi biasanya cara rawatan ni ada, okey, cara rawatan ni dia doktor akan pastikan dia berada dalam suasana yang ada latihan. Okey, ada latihan maksudnya dari segi penggunaan tangan dia kena selalu exercise, okey. Dari segi pembacaan dia kena selalu adalah individu yang perlu menjaganya untuk mengawal, okey, pergerakan dia. Itu ada cara mengatasi lah. Okay? Sebab dia dah banyak kehilangan dari segi pergerakan untuk orang-orang yang normal. Okay, kalau awak tengok kat sini,
biasanya berlaku dalam kalangan individu yang jarang mencabar minda mereka untuk belajar dan berfikir secara kritikal. Okey? Maksudnya kat sini, apa maksud dia? Sebelum saya terangkan, apa maksud dia Azura? Apa maksud dia kurang berfikir tu? Okey. Sebab tu saya kata tadi, dia bukan hanya Alzheimer ni bukan hanya fokus pada warga emas saja ya. Sebab kalau isu semasa banyak kita jumpa warga emas. Tapi Alzheimer ni juga boleh terkena pada golongan yang tak suka berfikir. Okay? Dia fikir mudah je. Okay? Dia nak fikir yang mudah-mudah je. Yang kritikal dia tak nak fikir. Maksudnya tak sukalah, tak suka nak berfikir. Sepatutnya semua benda kita ada akal. Okay? Kita ni manusia biasa ada akal. Okay? Berbeza dengan haiwan dan tumbuhan. Semua tak ada akal. Kalau haiwan dia ada otak, kita tak ada akal. Jadi kita punya akal dan otak ni bergabung berfikir, biarlah berfikir secara kritikal. Maksudnya kita sentiasa mengasah otak kita ni. Sebenarnya ruang otak ni masih lagi terlalu banyak kekosongan. Terus terang saya cakap banyak lagi kosong walaupun ramai pelajar duk mengeluh, cikgu banyak subjek lah nak kena ingat, banyak benda lah nak kena hafal. Sebenarnya umur awak 16 tahun lagi banyak, lebih banyak kosong daripada saya lah yang dah bertambah umur ni. Okay? Jadi 16 tahun, 17 tahun tu banyak, terlebih banyak lagi ruang kosong dalam otak ni untuk awak isi dengan pemikiran secara kritikal. Okay, kalau badan awak kata kena exercise, otak pun kena exercise. Jadi exercise otak ni adalah berfikir secara kritikal, sentiasa berfikir. Dan awak boleh lihat contoh terdekat lah. Semua orang kenal Dr. Mahathir Mohamad. Okay? Dia salah seorang yang sangat suka berfikir secara kritikal. So jangka hayat dia dengan izin Allah, umur dia sekarang 93 tahun. Okay? So awak sebenarnya perlu ambil tahu orang-orang berjaya ni untuk dijadikan contoh, okay? Yang baik-baik lah. Jangan pula ambil orang contoh yang tak elok. Jadi sekarang ni dengan otak yang masih lagi kosong ni, lebih-lebih lagi PDPR di rumah tu, cikgu mengajar pun ada yang buat kerja lain kot. Jadi benda tu tak lengkap lah ya. Jadi kalau nak belajar betul-betul, fokus betul-betul. Jadi ruang kosong tu perlu diisi. Okay? Kalau otak yang masih kosong tu tak diisi, tu yang jadi lama kelamaan otak pun jadi malas. Otak pun ada dia punya tu ya. Lama-lama dia jadi malas berfikir. Jadi dia tak ke mana lah. Okay? Jadi otak pun kena exercise. Cara nak exercise kena sentiasa berfikir secara kritikal. Okey, yang ketiga penyakit Parkinson. Okey, semua ni saya rasa pernah dengar Parkinson. Okey, sebabkan secara berlaku secara tanpa kawalan lah. Okey. Dia bergerak secara sendiri disebabkan penyusutan sistem saraf. Okey, so awak boleh nampak lah tangan dia terketar-ketar. Okey, biasanya yang jelas nampak tangan lah. Okay, bahagian lain tu jarang jumpa. Okey, mempunyai kesukaran untuk mengekalkan posture, okey, dan keseimbangan badan. Jadi dia tak balance, nak berjalan, nak berdiri pun tak balance. Okey. Jadi sebenarnya Parkinson ni pun banyak jenis ya. Ada satu kes tu doktor tak pernah jumpa dan doktor pun tak tulis penyakit Parkinson walaupun anggota badan dia bergerak sebelah, bergerak sendiri. Tapi doktor tak masa tu lah kejadian tu, sebab kejadian sebenar kan, doktor tak boleh kata itu Parkinson, tapi dia disebabkan saraf oleh kencing manis. Dia cuma doktor tulis uncontrolled movement like a worm. Okay? Tak boleh, pergerakan yang tak boleh dikawal seperti pergerakan cacing lah. Okay? Dia bergerak sendiri tapi bukan Parkinson sebab dia melibatkan separuh badan. Okay, itu kes-kes yang jarang berlaku lah biasanya. Okay, jadi kena faham penyakit Parkinson ni bukannya semua yang ketar-ketar tangan ni Parkinson saja, ada juga penyakit yang tak pernah dijumpai yang ketar-ketar ni. Tapi mostly majority kalau tengok tangan bergetar tu adalah Parkinson. Yang kes jarang-jarang jumpa tu dia sebelah badan, kaki tangan semua bergerak tapi uncontrolled, tak boleh bergerak, tak boleh stop sendiri. Dia bergerak je.
Okey, otak dia tak boleh cakap stop. Dia tak stop, dia memang bergerak sendiri. Itu kes-kes yang terpencit. Okey, kemudian kita ada penyakit disebabkan oleh motor yang mengawal pergerakan otot. Stinggunya berjalan dan bertutur ni dah merosok sebab neuromotor dia dah tak berfungsi dengan baik. Okey. Contoh, okey, kat sini awak boleh tengoklah. Bila merosok ni biasanya lebih lebih fokus pada warga-warga yang dah berusia lah. Okey, ALS ni. Okey, amyotrophic lateral sclerosis. Dia ada kaitan dengan sklerosis tadi. Okay, saya yang ini jarang-jarang ditanya, yang selalu ditanya ni autism, ADHD, Parkinson, itu selalulah. Okey, ADHD ni saya haraplah awak biasa dengar ADHD dia penyakit otak sebab dia menjadi hyperaktif dan mudah menjadi bosan. Kalau awak pernah jumpa orang macam ni, itu sebenarnya attention deficit hyperactivity disorder. Dia hyperaktif. Kalau awak bersekolah darjah 1 sampai form 4 ni, antara awak ni pernah jumpa tak kawan-kawan yang ada macam ni? Kelas semua ada tak yang pernah jumpa? Dia hyperaktif. Dalam kelas orang lain semua duk fokus, tiba-tiba dia dia buat hal dia sebab dia bosan. Danish, Hakimi, Nazim, Naik Aisyah Humaira, Nazim pernah jumpa tak? Ada tak? Tak ada kot. Tak ada kot. Okey, tak ada, tak apalah. Tapi kalau akan datang kalau jumpa, ini awak tahu dia mempunyai penyakit ADHD. Dia cepat bosan lah. Cikgu mengajar, dia buat benda lain, dia tak boleh fokus. Jadi dalam kelas tu, cubalah check harap-harap tak adalah yang tak boleh fokus ni. Kalau ada pun yang suka tidur. Dia cepat bosan Mungkin yang tak fokus ni mungkin ada, tapi dia tak adalah sekali dengan hyperaktif. Kalau dia sekali ni 3 serangkai ni, dia lebih kepada penyakit ADHD. Okay? Ini penyakit otak dia sebab dia punya cerebrum, bahagian cerebrum tu tak boleh nak berfikir secara berfokus. Okay? Bosan. Okay, autism. Autism ni pernah dengar tak Nur Akilah? Nur Akilah ada? Pernah cikgu. Biasa kan? Okay, autism ni banyak boleh dijumpai di sekeliling kita. Dia berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak. Okay, dan dia menghadapi masalah apa tu? Autism, masalah komunikasi dan interaksi. Okay, autism ni banyak jenis tapi yang special ni, ini anugerah Allah dia ada keistimewaan dia tersendiri. Walaupun dia ada masalah perkembangan saraf dalam otak, tapi dia akan ada something yang orang biasa tak ada. Itu kelebihan dia. Contoh, kalau autism ni seorang tu dia pandai melukis. Melukis itulah satu bidang untuk dia berkembang. Okay? Walaupun dia autism. Macam ada yang saya kenal tu, dia hebat dalam software komputer, programming, kalah orang lain. Tapi dia autism. So that's why dia ada keistimewaan lain. Okay? Dia sekolah khas lah. Okay? Tapi dari segi komputer dia pandai. Programming tu dia lagi pandai daripada orang normal. Itu kelebihan dia. So awak boleh ambil tahu isu-isu semasa golongan autism ni sebenarnya ramai yang dah berjaya lah. Walaupun dia hyperaktif. Ada setengah tu autism hyperaktif, ada autism yang tak boleh bercakap dan sebagainya. Tapi kena ingat dia ada kelebihan tersendirilah. Dan galakkan kalau ada saudara mara ke apa, galakkan dia ke sekolah khas untuk dia belajar berdikari dan sebagainya. Ini perkembangan, walaupun definisinya perkembangan saraf dalam otak dia masalah, tapi dia ada kelebihan bahagian lain. Okay? Itu orang-orang autism yang special lah. Banyak jenis autism ni. Okay, epilepsi tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Ini juga melibatkan bahagian otak. Dia tak sedar dan mengalami kekejangan otot. Bukan kekejangan otak, kekejangan otot. Ni kalau dengar perkataan sawan, biasa dengar tak ni? Nur Atirah.
Tira ada? Biasa cikgu. Boleh. Sawan. Biasa orang Sawan ni macam mana Tira? Biasa dengar tak? Atira? Tak biasa tengok tapi pernah dengar. Pernah dengar. Okey. Saya harap di kalangan Akil. Akil Amai. Pernah tengok tak? Saya pernah kena. Tengok. Pernah tengok. Pernah kena. Pernah kena. Oh, okey, tak apa. Dia ada rawatan dia. Bila tu? Umur berapa? Time umur 3 tahun ke bawah macam tu lah. 3 tahun. Okey, masa kecil. Okey, masa kecil selalu ada apa? Dia macam adalah situasi-situasi tertentu biasa berlaku pada budak-budak bawah 4 atau 5 tahun lah. Okey, tapi bila dah dewasa tak ada okey? Dah dewasa ada. ni. Saya akan demam kalau demam. Saya akan sawan bila Sawan dia bila demam je. Okey, okey. So biasa pergi berenang tak? Berenang selalu juga. Berenang selalu juga. Berenang selalu juga. Okey, cuma careful lah berenang. Sebagai orang kata apa? Bukan saya nak minta apa. Takdir ni kita tak tahu bila tapi kalau boleh elakkan berenang tu cuba elakkanlah sebab saya pun ada sahabat saya zaman sekolah dulu dia sawan kan. Cuma dah sampai masa dia dia dah habis sekolah tu dia pergi mandi. Itulah cerita dia sampai masa faham je lah. Okay, so sebab kita tak tahu biasanya epilepsi ni dia tak tahu bila dia akan kena dan biasa yang dia tahu pun bila dia demam. Kalau demam betul-betul panas tu dia kena hati-hatilah kan Akhir kan. Kalau demam tu kena standby lah kan. Maksudnya dia tak perlulah buat kerja-kerja yang tak sepatutnya. Jadi dia perlu banyak rehat ya. Dan ini tak semua orang lah. Epilepsi ni hanya orang kata tidak sedang sawan ni nak kata ke macam mana dia punca dia bukan sebab keturunan dan sebagainya. Kalau dah nak terjadi tu macam tu lah. Tapi bila dah terjadi tu kita akan buat rawatan lah. Doktor akan bagi nasihat dan sebagainya lah. Okay, ada ubat tak Akil? Ada doktor bagi ubat? Ada macam pil lah kena makan. Okay, just rawatan lah. Okay, so insyaAllah tak ada apa. Okay, cuma careful lah mana-mana tempat yang kata bahaya tu cuba elakkan. Okay, last kali cerebral palsy lumpuh otak Cerebral palsy ni otak dia memang mengalami masalah lah. Terutamanya semasa kelahiran bayi lah, sebelum atau semasa dalam kandungan ataupun selepas dilahirkan. Biasanya umur 3 hingga 5 tahun lah. Dan dia dalam kegagalan otot dan pergerakan neuromotor dia berfungsi, keupayaan dia untuk berfungsi tu tak sempurna macam orang normal. Dan ini awak boleh tengok pusat-pusat kebajikan lah biasanya. Usia dia dah 30 tapi dia masih terlantar di atas katil. Itu yang contoh menunjukkan dia mengidap penyakit cerebral palsy. Okay, tapi siapa tengok Paralimpik baru-baru ni? Ada tak? Siapa boleh share cerita Paralimpik tentang seorang pemenang pingat perak tu? Ada tak? Saya nak kaitkan sikit. Idea? Ke semua tak tengok? Ada tengok tak Paralimpik tu? Pemenang pingat perak tu? Tak tengok? Okay, tak apalah. So, dia dikategorikan cerebral palsy tapi disebabkan dia mengikuti kelas khas, tapi sejarah kesusahannya tu banyaklah, panjanglah cerita dia. Cuma nak bagi tahu yang dia punya keazaman walaupun dia kekurangan, dia berada di atas kursi roda, otot dia tak berfungsi lah, otot kaki dia tu. Sejak dari kecil lah. Itu yang menunjukkan kegagalan otot dan keupayaan motor tu tak berfungsi dengan baik. Tapi disebabkan latihan yang dia join dalam sukan, alamak saya lupa dah nama sukan tu, tapi dia macam bowling padang lah untuk orang kurang upaya, tapi berlangsung di Dewan. Siapa yang tengok mungkin ingat lah. Dan akhirnya dia berjaya. So semua yang mengalami masalah ni sebenarnya dia ada cara tersendiri untuk berjaya dalam hidup dia. Jadi patutnya mencabarlah bagi awak. Tercabarlah.
Tercabarlah bagi kita yang normal ni kalau tak dapat buat sesuatu untuk keluarga kita ataupun untuk diri kita sendiri. Jadi awak semua sepatutnya walaupun ber-PDPR ni bila kerja tugasan markah PBD tu tunjukkanlah yang terbaik. Sebab itu yang menunjukkan awak ni boleh lebih berjaya daripada orang yang mengalami masalah-masalah ni. Ini yang cerebral palsy, autism, semua ni ada kategori ataupun golongan yang telah berjaya dengan cemerlang dalam hidup dia walaupun serba kekurangan. Okay, so ambil iktibarlah ya. Jangan masih lagi hanyut, minggu depan nak sekolah ya. So pastikan bioscore lengkap. Hari ni saya tak bincang lah bioscore. Nak habiskan ni sikit. Okay. Dan juga apa-apa yang cikgu minta buatkan tu tolong buatkan ya. Okey, seterusnya kita tengok kesan penyalahgunaan. Okey. Allahu Akbar. Habis dah. Okey, sekejap sementara azan ni. Tunggu sekejap Boleh baca dulu? Cikgu. Nanti sekolah ada grup A, grup B ke? Ada grup. Nanti tengok dalam WhatsApp kelas atau Telegram kelas ya. Okey. Ada senarai nama. Bergilir ya. So awak 38. Jadi dalam 18 orang lah. Okay. 18 ke 16. Bagi 2 lah. Okay. 19 orang. Satu minggu. Minggu seterusnya orang lain pula. Tolong datang ya, saya nak buat eksperimen. Awak kena ingat eksperimen awak seorang-seorang tahun depan. Jadi tolong dos 2 pun dah settle kan? Dos 2 kan? Betul? Dah. So tak ada masalah dah, vaksin-vaksin ni dah selesai. Jadi tolong hadir ya. Macam minggu lepas ada masalah nak pergi cucuk dan sebagainya. Okey dah habis. Okay, so kita sambung sikit lagi sampai 1:30 ya. Hari ni tak ada latihan. Jadi nasib baik ada ramai ni. Ada lagi yang tak masuk ni. Syoki ni kelas lain masuk tak? Nabi hilang terus. Ni akhir. Syoki. Subjek lain dia masuk tak? Subjek lain? Kadang masuk, kadang tak. Dia kerja dekat mana? Tak tahu lah. Siapa tahu? Mutawali? Helmi? Syoki kerja mana? Tak tahu. Dia cakap dia kerja dengan jiran kan. Kerja dengan jiran, bengkel ke, kedai ke apa? Tak tahu. So macam mana? Dia belajar ke tak belajar ni? Wah, tak apalah. Nanti saya contact lah. Okay. Okay, tengok tajuk last ni. Last pun banyak lagi. 12 ni panjang sikit. Okay, tak apa. Untuk 12.5, penyalahgunaan dadah dan alkohol. Okay, dadah ni kita semua dah tahu memang berbahaya, tetapi sebenarnya dalam kuantiti yang sedikit, sedikit saja. Contoh marijuana ni, doktor-doktor telah gunakan dia untuk kurangkan rasa loya dan sebagainya.
Terutamanya bagi pesakit kanser lah, rawatan kemoterapi. Ini so dia gunakan dadah tadi tapi dalam kuantiti yang sedikit. Sama juga dengan daun ketum. Saya bukan nak suruh guna daun ketum, cuma nak bagi tahu dalam kuantiti yang sedikit. Salah satu ubat diabetes daun ketum lah, tapi tak bolehlah menggunakannya sebanyak-banyaknya, tak boleh, memang kena tahan, memang kena hukuman lah. Sebab dia juga ada kandungan dadah yang berbahaya lah dalam daun tu. Tapi saya tak nak, jangan pula pergi cari daun ketum pula nak buat diabetes dan mara ke, tak ada. Itu belum ada kajian, tapi untuk sampingan ubat-ubatan tu orang-orang yang banyak pokok ketum ada. Kalau tanam banyak salah ya, memang kena gantung lah, kena hukuman lah. So itu alternatif, rawatan alternatif sahaja dalam kuantiti yang sedikit, sama dengan marijuana ni. So kita guna jangan terlampau berlebihan sebabnya dia akan menjadi ketagihan. Dadah ketagihan. Dan kita boleh tengoklah tanda-tanda orang yang menggunakan dadah ni, boleh tengok keadaan diri dia. Bila tak ada dadah tu apa yang berlaku. Boleh tengok dia akan semuanya dah ada dalam medsos tu, macam mana seseorang tu bila diserang ketagihan dadah yang sangat teruk. So dadah yang digunakan untuk rawatan bukan untuk bukannya untuk menggalakkan kita mengambil dadah. Ini contoh dadah yang digunakan berlebihan dan juga untuk merawat. So campurlah kat sini. Contoh yang pertama, dadah perangsang yang bahan ni. Dalam exam tolong faham soalan satu. Faham dia tanya apa? Dia tanya jenis dadah ke ataupun nama bahan yang ada kandungan dadah tu sebagainya. Dan soalan mungkin minta kesan. So contoh, berikan kesan dadah khayalan. So awak pun tulislah. Dadah khayalan ni boleh menyebabkan seseorang tu berhalusinasi. Seseorang tu yang mengambil dadah jenis khayalan yang ada dalam kandungan bahan tertentu, so dia akan berhalusinasi, dan dalam masa yang sama jika dia macam sakit, dia boleh legakan kesakitan dan kegelisahan dia. Tapi jika berlebihan, halusinasi ni akan memberi kesan yang lagi teruk lah. Walaupun dalam kuantiti yang sedikit dia melegakan, tapi bila berlebihan, berhalusinasi yang sangat teruk akan menyebabkan seseorang tu boleh melakukan sesuatu di luar kawalan lah. Awak boleh tengok kes-kes jenayah itu disebabkan ada yang berhalusinasi. Jangan salah gunalah orang kata. Kemudian kita tengok dadah perangsang, dia meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Stimulan ni adalah dari stimulation. So itu perangsang lah. So jika berlebihan, keadaan seronok yang bersifat sementara tapi dia akan kemurungan. Memanglah asalnya untuk bidang perubatan kita nak tingkatkan sistem saraf pusat je. Saraf pusat ada otak dan juga saraf tunjang. Nak ubat sistem saraf kita, rawat saraf kita. Tapi bila berlebihan, salah guna dadah stimulan ni, dia happy and then lama-kelamaan dia akan menjadi kemurungan. Kemudian dadah penenang ni, depresan ni ramai yang mula membuat yang negatif. Sepatutnya dia positif, melambatkan penghantaran impuls saraf disebabkan penyakit-penyakit tertentu. Tapi bila diambil berlebihan, dia akan mulalah ke arah berhalusinasi juga sebenarnya. Dan kebaikan dia ada lagi, dia menenangkan fikiran seseorang. Ini bahagian psikologi psikologis, pakar psikologis dekat hospital tu akan bagi ubat ni lah. Jika seseorang tu pergi buat rawatan, contoh dia bagi tahu dia serabut ke, dia pressure ke, depression ke, so dadah jenis penenang ni akan diberikan dalam kuantiti yang sedikit lah, tertentu lah. Ada kawalan dia untuk menenangkan fikiran seseorang tu.
Okay, narkotik semua orang tahu melambatkan fungsi normal otak. 3 berlebihan. That's why seseorang tu tak boleh nak berfikir. Okay, dadah narkotik ni. Kemudian alkohol melambatkan pemindahan impuls saraf, mengganggu koordinasi dan pemikiran. Okay, ni jelas mengganggu koordinasi. That's why orang yang minum alkohol ni dia bawa kereta, dia punya kestabilan koordinat badan dia dah tak betul. Okay, that's why dia bawa kereta pun melawan arus. Okay, kemudian main langgar, main redah dia. Itu yang sebenarnya memberi masalah pada orang lain pula. So semua ni berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Okay, jika diambil dalam kuantiti yang berlebihan, yang tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh doktor lah. Yeah. Okay, so untuk 12.5 kita habis, nanti tersambung 12.6. Tolong jawab soalan dulu sebelum akhir kelas. Okay, nyatakan simptom-simptom penyakit Alzheimer. Okay, abaikan tu, saya nak dengar jawapan. Akhir Aiman, cuba. Boleh tak? Soalan 1, nyatakan simptom-simptom penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Boleh? Cepat. Ada tadi? Simptom dia, orang tu dia mudah lupa, hilang arah, berselara. Okay. Okay, so nyatakan dia tak bagi markah kat sini. Okay, awak boleh tulis semua ni sebenarnya. So tadi ada, kalau 2 markah dapat 1 tadi. Kalau 1 markah dapat 1 lah. Okay. Tapi sini tak ada markah tak apa. Sebab dia cuma minta nyatakan sahaja. Jadi nak tulis semua pun boleh. Otak, okay, kemerosokan otak berterusan. Okay, yang saya sebut tadi lah, membaca, menulis. Semuanya mengalami masalah. Okay, thank you. Nombor 2, Laili Ulfah ada. Bagaimana dadah mempengaruhi koordinasi saraf seseorang? Laili Ulfah? Senyap. Nurul Adilah? Nur Fatin? Berapa ramai yang tak fokus ni? Ya, cikgu. Terangkan, kuat sikit suara. Bagaimana dadah mempengaruhi koordinasi saraf? Baru sebut tadi. Macam mana? Boleh tak? Tak boleh, cikgu. 3 atau 2 markah ni. Ada yang nak tolong, Fatin? Cikgu, saya nak try. Okey, dia untuk Aini. Okey. Azim sekejap lagi. Dadah mempengaruhi koordinasi saraf seseorang ni. Kalau dia guna secara berlebihan, dia akan membuat kita seronok yang bersifat sementara dan dia akan membuat kita kemurungan. Lepas tu dia juga akan melambatkan penghantaran impuls saraf, penggunaan berhalusinasi dan dia akan mengganggu koordinasi pemikiran kita. Okey, mengganggu pemikiran. Okey. Okey. Ni dia.
Tadi ada yang last tadi, okay, dalam nota tu adalah kaitannya. Cuma secara saintifiknya, secara saintifik ataupun terms bio tu kena ada. Okay. Yang mana awak perlu tambah dalam jawapan tu melibatkan impuls, okay, menghalang tindakan bahan pemancar synapse, okay. Kemudian melambatkan tindakan refleks. Okay, mungkin yang saya cerita tadi tu dia minum arak contohnya, lepas tu bawa kereta, lepas tu mulalah langgar sana sini tu sebenarnya contoh mempengaruhi koordinasi saraf dia. Okay, itu alkohol, yang ini dadah, okay, dadah mempengaruhi. Jadi dadah tadi yang diambil, dia akan mengganggu sistem pada bahagian otak lah, okay. Dan ini melambatkan tindakan refleks. Contoh orang yang ambil dadah ni, bila kita pernah tengok tak macam mana kalau kita pergi pukul dia lawan tak? Kelas. Kalau kita pergi pukul dia lawan tak agaknya? Lawan. Kalau tengah lalu, lawan tak? Tak. Tak kan? Dia memang tengah betul-betul kaya. Awak buatlah apa pun kat dia memang tak layan tu. Sebab dia okey. Sebab dia punya otak ni dah tak dapat terima, dah hantar impuls tadi dekat efektor. Efektor ni berlakunya gerak balas. Jadi bila dah tak dapat nak hantar gerak balas tadi, itu yang tindakan dia lambat lah, tindakan refleks dia tak berapa cepat lah. Memang awak pergi pukul dia pun cakap dengan awak pun lalu je, macam tu lah lebih kurang. Itu keadaan dia bila dadah tadi menguasai saraf seseorang tu. Dia melambatkan pemancaran impuls tadi. Cuma bila nak jawab dalam exam tu kena cerita terms bio ni lah. Awak kena ada word tentang synapse, okay, menghalang tindakan bahan pemancar ni. Kemudian kena ada organ effector ni yang akan melambatkan tindak balas refleks tu. Okay, so ingat situasi and then relate dengan word bio ni. Okay, next ada masa lagi, nombor 3. Nurul Adilah, mengapa doktor menggunakan dadah untuk pesakit kanser tadi? Marijuana tadi, dadah marijuana yang paling rendah lah dia punya tu. Mengapa agaknya? Untuk mengurangkan kesakitan pesakit. Nak mengurangkan rasa sakit. Okay. Rasa sakit. Yes, okay. Adalah keyword dia kat sini, kesakitan macam tu. Boleh tambah mengurangkan rasa loya dan tadi dah ada sakit. So highlight keyword dia, kenapa doktor guna dadah. Okay, so jawapan ada keyword juga, kurangkan rasa loya dan kesakitan pesakit. Untuk mengurangkan rasa sakit bagi pesakit pun boleh. Janji ada perkataan kurangkan rasa sakit. Okay, nombor 4. Syirah dah belum? Syirah Nur Ashikin? Syirah Nur Ashikin ada? Hilang. Ketua Nabil ni mana hilang? Dah tak masuk-masuk ni. Okay Azim, last sekali. Terangkan mengapa individu yang mabuk. Ini. Okay, tak apa Syikin. Okay, Azim tolong. Mengapa individu tidak dibenarkan memandu? Azim boleh? Individu. Boleh. Cuba. Individu yang mabuk tidak dibenarkan memandu kenderaan kerana pemandu tersebut penghantaran impuls saraf di otaknya terlambat dan berhasil untuk menyurut transmitter dan mengganggu koordinasi serta kepemikiran. Dan tindakan refleks dia pun lambat. Jadi menyebabkan dia tu macam tak ada kesedaran. Kalau dia accident pun dia tak sedar apa yang dia tengah buat sebab dia khayal tengah rasa sakit. Dia tak sedarlah, khayal. Lebih kepada khayal. Okay, sebab otak dia dah terjejas. Kebolehan otak dia dah terjejas untuk jarak serta koordinasi badan dia semua dah tak betul lah, orang senang cakap.
So keyword awak kat sini perlu ada kebolehan otak terjejas, okey. Kemudian fungsi otak tu. Kita tahu untuk menganggar jarak ketika memandu. So bila terlalu tinggi alkohol tadi, dia membolehkan seseorang tu koordinasi badannya jadi tak normal lah, ya. Otak pun tak boleh nak tafsir dengan baik. Okay, so that's why dia bawa kereta, dia tak tahu arah mana dah. Lawan arus ke, okay, orang kat depan ke, dia main langgar je semua. Okay, pernah ada satu kes tu berapa kereta, saya tak ingat lah, banyak lah. Dia sekejap ke depan, sekejap ke belakang, semua kereta yang parking semua kena. Nah, itu bahayanya pengaruh alkohol ni. Menyebabkan orang lain yang menanggung kerugian. Okay, so habis sampai soalan 4 tu. Okay, so next class 12.6. Okay, sistem endokrin. Okay, sistem endokrin. Tak banyak dah, kita ada 13, 14, 15. Sempat insyaAllah. Cuma nanti minggu depan separuh je datang. Saya lebih fokus pada eksperimen, ya. Dan tak boleh nak buat hybrid. Jadi saya akan habiskan juga silibus ni. Nanti kita selang-seli lah, ya. Orang yang datang tu kena habiskan juga. Okay, 12.6 saya minta pembentangan dalam kelas lah pula, ya. Ada volunteer yang belum? Semua nak makan PBD kan? So ada tak yang belum? Saya tak bawa list lagi. Yang belum betul, lepas tu volunteer nak bentang. 12.6. Saya nak, cikgu. Apakah itu? Dr. Aini. Okey, 12.6. Sistem endokrin manusia sampai endokrin pendek sangat ni. Hormon semualah fungsi hormon, ya. Sampai fungsi hormon. Boleh Dr. Aini? Yang 234 tu cikgu. 34 dengan 35 sekali. Oh, boleh. Boleh, ya, sebab dia bawah tajuk yang sama tu, fungsi hormon. Okey. Okey, Doratul Aini. Okey, yang kedua volunteer. 236. Penglibatan kedua-dua sistem saraf. Boleh tak? Siapa? Yang belum? Tak ada. Tak ada volunteer, saya sebut nama. Leli Ulfa dah? Leli Ulfa? Ya, cikgu. Boleh bentang? Bentang, ya? 236 sampai 237. Itu je. Boleh, ya? Boleh, cikgu. Okey, Leli Ulfa. Boleh buat slide. Nanti datang sekolah, saya masukkan slide dalam laptop saya, bentang je. Okey? Kita guna LCD kat sekolah ni. So bentang je, 237. Okey, 12.7 laki? Siapa belum? Azfar? Betul, Azfar. Cantik Azfar, 238. 12.7 muka surat 238 sampai 239. Habis pun. Okey, kemudian kita masuk bab 13. Okey, bab 13 apa? Saya uruskan. Okey. Okey, eksperimen kencing-kencing, ya. Kencing-kencing pun ada eksperimen, ya. So boleh buat kat rumah masing-masing, nanti kita tengok. Okey. So kita habiskan dulu hari ni. Naufal Walas. Saya tekan awal sikit je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bagus. Jangan keluar lagi. Satu lagi. Jangan keluar lagi. Satu lagi, Danish Hakimi tunggu sekejap Sekejap. Okay. Danish Hakimi sekejap. Okay, dah attendant dah. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Suara